Rumah berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol yang elegan, mewah. Dan yang paling penting, bukan di Spanyol tetapi hanya di Batu Gajah, Perak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Jom, hari ini saya nak bawa kepada anda berjalan-jalan dengan saya. Kita melihat satu rumah yang berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol. Tapi bukan di Spanyol, hanya di Batu Gajah, Perak. Jadi apa yang ada di Batu Gajah ni adalah yang pertama, kita ada Perak Premium Outlet yang mana akan dibuka pada bulan 5 2021, hanya seberang daripada projek kita ni. Dan kalau you all nak tahu, di Batu Gajah ni adalah center untuk ke Ipoh, untuk ke Gopek, untuk ke Parit. Jadi sangat-sangat mudah untuk anda yang bekerja di luar daripada kawasan Batu Gajah. Jadi apa tunggu lagi? Jom ikut saya. Kepada anda yang baru sahaja berkahwin ataupun masih mencari rumah pertama, di sini adalah tempat yang terbaik untuk anda. Dengan keluasan binaan 20 kali 70, dan bukan itu sahaja, disediakan juga 4 bilik tidur serta 2 bilik air. Semestinya ianya akan memberikan keselesaan kepada anda serta keluarga anda. Mungkin ada di kalangan anda yang mempunyai keluarga yang besar, ahli keluarga yang ramai. Jangan risau dan jangan lagi segan, kerana di Spanish Garden ni kita menyediakan ruang makan yang sangat besar dan sangat selesa. Boleh menempatkan 7 orang dalam satu masa. Tak percaya? Tengok ni. Mungkin ada di kalangan anda yang risau, yang khawatir, takut. Sebab apa? Sebab bila duduk rumah teres ni, kebanyakannya adalah rumah yang berhaba, rumah yang panas dan sebagainya. Tapi jangan risau, kerana di Spanish Garden ni kita berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol dan shillingnya lebih tinggi daripada rumah yang biasa. Tak percaya? Tengok ni. Biasa kan kalau kita pergi rumah teres, kebanyakannya ruang yang sempit, dapur yang kecil, yang mungkin akan menyebabkan isteri atau pasangan kita sering memarahi kita ataupun naik angin tiba-tiba. Tapi best tak kalau anda dapat hadiahkan pada pasangan anda ataupun isteri anda sebuah dapur yang cukup selesa, yang mungkin akan membuatkan mereka ni akan sentiasa ke dapur untuk menyajikan makanan yang terbaik untuk anda serta ahli keluarga anda. Menarik bukan? Saya yakin dan pasti anda yang menonton video ini pastinya dah tak sabar untuk menghadiahkan kediaman ini kepada ahli keluarga anda. Jadi bersempena dengan MCO, kami menawarkan booking fee serendah RM250 sahaja. Tapi ingat, unit sangat-sangat terhad. Jadi apa tunggu lagi? Jom buat tindakan yang segera untuk hadiahkan kediaman ini kepada mereka. Apa tunggu lagi? Untuk maklumat serta soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus menghubungi nombor yang tertera. Jadi saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Sekian, Assalamualaikum. Alright, hai, Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda yang menonton live session bersama dengan tim Safrish. Anda bersama saya lagi, Syauki Atta, dalam segmen Gosip Hartanah yang dibawakan khas daripada tim Safrish. By the way, kita dah start live session ni setiap malam daripada start PKP hari tu kan. Kita always jemput panel-panel yang expert dan bidang masing-masing untuk berkongsi ilmu, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman bersama dengan anda semua, supaya walaupun dalam keadaan kita berkurung kan, walaupun dalam keadaan kita dekat rumah, kita still lagi boleh belajar dengan secara virtual ataupun secara online kan. Zaman sekarang ni tak susah nak belajar.
Facebook ada orang sharing ilmu, Instagram ada orang sharing ilmu, dekat mana TikTok semua orang sharing ilmu. Semaknanya sumber ilmu sekarang ni tak susah untuk belajar, tapi depends kepada kita nak spend masa untuk belajar ataupun kita tak apalah nantilah belajar, nantilah belajar kan. Sebab apa? Ilmu tu ada dekat mana-mana sekarang. Okay, so that's why ini antara usaha tim Safrish untuk berkongsi kepada anda ilmu-ilmu yang best, ilmu-ilmu yang menarik supaya anda boleh belajar sesuatu yang baru dalam keadaan yang santai dan free. Okay, alright. Sesiapa yang baru masuk, maybe first time join live session ni, okay, boleh komen clear ke suara saya. Kalau tak clear boleh komen tak clear. Kalau clear boleh komen clear. Sebab saya takut sangkut-sangkut ke apa semua kan. Line sekarang kan macam pelik-pelik sikit, kejap sangkut, kejap okay. Alright, kalau you all clear boleh komen clear dekat ruangan komen. Alright. Okay, sebelum tu cuma nak remind kepada anda yang menonton live session pada malam ini, Tim Safrish nak berikan e-book Strategi Miliki Rumah Pertama Sebelum Umur 30 secara percuma saja, which is e-book ni sepatutnya kita nak jual pada harga RM199, tapi kita nak berikan e-book ini secara percuma sahaja kepada anda yang mungkin ada plan nak beli rumah tahun ni, tahun depan kan. Tapi anda mesti tahu apakah strategi-strategi untuk kita beli property kita. Okay, nampak beli rumah ni senang. Alah bro, pergi je lah dekat sales gallery kan, pergi sales gallery booking je lah, masalahnya kan. Majority semua orang boleh pergi booking rumah, tapi tak semua orang boleh miliki rumah tersebut. Sebab apa? Booking rumah ialah senang, tapi bila sampai dekat loan sangkut. So that's why e-book ni kita ceritakan kepada anda apakah step by step, langkah demi langkah preparation you all kena buat sebelum beli rumah pertama anda kan. Okay, so kalau you all nak e-book ni, kita nak berikan secara percuma sahaja. Okay, syarat dia adalah tak payah bayar pun, just klik like dan klik button share dan tim saya akan pinkan link untuk you all download e-book tu. Okay, e-book tu simple je, bukanlah panjang menjela macam novel ke apa, tak ada. Dia just simple dalam 5 page macam tu, tapi sangat-sangat compact dan boleh follow lah step by step. Okay, itulah antara effort kita boleh bantu you all semua. Kami harap dengan e-book tu mungkinlah you all dapat sedikit pendedahan dan start boleh buat tindakan dan boleh start plan untuk beli rumah pertama anda. Okay, alright. So tim saya ada pin kat e-book. Okay, tim saya ada pin kat e-book. So kalau you all nak download, boleh tekan link tu dan sharekan live ni. Okay, malam ni tajuk kita adalah simpan emas, beli rumah. Kan, simpan emas, beli rumah. Mungkinlah akak-akak yang suka kat emas kan, malam ni mungkin join lah live session pada malam ni kan. Akak suka emas ni kan, boleh lah join, tak ada masalah kan. So tajuk kita malam ni adalah simpan emas dan beli rumah. Why simpan emas dan beli rumah? Kenapa? Ini strategi yang saya akan jemput panel saya kejap lagi akan cerita kepada anda macam mana dengan step simpan emas kita boleh beli rumah. Saya tak expert lah dalam bidang emas ni, tapi saya jemput orang yang expert dalam bidang emas ni untuk berkongsi ilmu dan menceritakan kepada anda kenapa emas penting untuk kita disimpan dan kenapa dengan emas kita boleh start ada dengan emas kita boleh start ada rumah pertama kita. So that's why step by step strategi ni semua akan diceritakan oleh dealer saya, bukan dealer saya lah, bagi saya dealer saya lah, sebab bukan setakat dealer tapi beliau juga banyak mengajar lah, suka berkongsi ilmu, suka bercerita. Dalam grup tu always update cerita tentang emas kan. Sangat banyak ilmu yang beliau ada. So saya rasa bagus untuk tim saya jemput beliau untuk berkongsi kepada anda semua apakah ilmu-ilmu tentang emas yang bagus untuk anda tahu. Sebenarnya emas ni bukanlah cerita yang baru, dah lama dah, tapi mungkin di antara kita lupa ke emas ni penting. So that's why saya jemput beliau untuk berkongsi ilmu kepada anda. So kalau you all already, boleh komen ready dekat bawah. Saya nak terus jemput kita punya speaker pada malam ni. Alright, kalau ready boleh komen ready dekat ruangan komen. Alright, kalau ready boleh komen dekat ruangan komen dan saya terus boleh jemput kita punya panel ataupun speaker pada malam ini. Bukan kaleng-kaleng Okay, bukan kaleng-kaleng. So kalau you all ready boleh komen ready dekat bawah. Alright. Okay, alright. Okay, ready. Okay, cun. So, kalau you all semua dah ready, let's start. Saya akan jemput Tuan Kaja. Alright. Assalamualaikum Tuan Kaja, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Suara saya clear ke? Clear headphone malam ni? Clear. So far clear. Okay, Alhamdulillah. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, guys, you all clear tak? Kalau clear boleh komen clear kat ruang komen. Kalau tak clear, boleh komen tak clear. Alright, kalau clear, kita boleh start terus. Alright, kalau clear boleh komen clear, kalau tak clear boleh komen tak clear. Okay, suara Encik Kaja clear. Okay, alright. So, jom kita start. Okay, sebelum tu
Tuan Raja boleh memperkenalkan diri. Mungkin ada yang tak kenal lagi ke apa semua ke, boleh kenalkan diri sikit. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. First kali saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Safrish kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang ilmu mas lah. Ilmu mas. Saya nak kata saya pakar, saya bukan pakar lah sebenarnya. Saya pun belajar daripada yang pakar. So malam ni saya ada, malam ni sebenarnya saya nak berkongsi je. Berkongsi ilmu kepada semua tentang simpan emas. Kita boleh beli rumah. Okey, kita simpan emas beli rumah. Selama ni kebanyakan orang ingat emas ni hanya bentuk perhiasan je kan. Okey, tapi sebelum kita selanjutnya, saya nak perkenalkan diri saya lah. Saya tahu mungkin kebanyakan dalam tim Safri yang follow tim Safrish ni tak kenal saya. Encik Syauki dia kenal saya. Lepas tu Encik Nakib saja yang kenal saya. So saya kenalkan diri saya. Nama penuh saya adalah Kajar Nazimuddin bin Yaakob. Saya berasal daripada Teluk Itan, tapi dah menetap di Ipoh lah. Saya dah menetap di Ipoh almost 12 tahun lah, 12 tahun. So saya ada salah seorang speaker dalam Public Goal. Saya salah seorang speaker dalam Public Goal dan saya adalah speaker yang berkongsi tentang emas mewakili kepada branch Public Goal Ipoh. Dan pengalaman saya dalam dunia emas ni, alhamdulillah tahun ni adalah tahun yang ke-9. 9 tahun dah saya dalam Public Goal. So saya sebenarnya topik yang saya pilih ni sebab saya nak kena matchkan dengan tim Safrish ni kan. Safrish ni lebih kepada perumahan, lebih kepada rumah apa semua. So sebenarnya emas ni dia banyak kita boleh kaitkan dia sebenarnya. Banyak, sangat banyak. Okey, tapi sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita kena belajar tentang emas tu, asas dia apa sebenarnya. Okey. Asas emas ni, asas pelaburan emas, asas simpanan emas ni adalah tak ada lain dan tak ada bukan buy low sell high. Kita beli pada harga tinggi, kita beli pada harga rendah, kita jual pada harga tinggi. Itu baru ada keuntungan dia. Okey. Kalau tuan-tuan yang join malam ni, yang tonton live malam ni, kalau ada orang bagi penawaran beli emas sekian-sekian times setiap bulan ke, setiap minggu ke, setiap hari dia menjanjikan pulangan bulanan, boleh kata 99% itu adalah scam. Okey. Kalau ada sesiapa yang bagi penawaran macam tu, nasihat saya tak ada lain, cepat-cepat angkat kaki, cabut lari. Okey, jangan join. Okey, kalau kata nak rasa benda tu scam ke tak scam, silakan. Tak ada halangan. Saya tidak melarang lah. Okey, itu terpulang kepada tuan-tuan lah, duit-duit tuan-tuan kan. Okey, itu adalah topik asas, perkara asas dia. Beli emas, kita kena pastikan dapat emas. Bukan dijanjikan pulangan bulanan, bukan hanya sekadar kontrak, bukan hanya sekadar dapat kertas. Kita mesti dapat emas tu. Okey? Itu perkara pertama. Okey, yang kedua, kita simpan emas ni kebanyakannya macam penyimpan-penyimpan emas yang di bawah bimbingan saya lah, termasuk Encik Syauki sendirilah. Saya lebih terapkan kepada simpan emas untuk menjadi kaya. Okey? Sebab apa? Kalau kita tengok kebiasaannya, orang dia nak menyimpan duit bukan satu perkara yang mudah. Okey, termasuk diri saya sendiri. Saya sebelum kenal Public Goal, saya pernah cerita dengan Cik Syauki rasanya sebelum ni. Sebelum saya kenal Public Goal, saya ni bukan seorang yang mudah menyimpan duit. Okey? Macam mana kita nak simpan duit pun mesti ada satu gangguan yang akan mengganggu fikiran kita bila kita simpan duit. Perkara paling utama adalah gangguan emosi lah. Bila kita nampak duit tu banyak, emosi sering terganggu, kita lebih mudah untuk kita belanjakan balik duit tu. Okey? Tapi dengan simpan emas, dia sangat membantu kita untuk menyimpan duit. Sebab apa? Kita simpan emas, duit tu dalam bentuk yang lebih selamat dan lebih bentuk yang lebih kukuh, iaitu emas. Sebab emas ni memang satu sifat yang fitrah daripada manusia. Bila kita nampak dia, bila kita tengok dia, kita rasa sayang nak jual. Kita akan simpan dia elok. Kita akan peluk dia ketat-ketat. Okey? Okey, yang ketiga. Emas ni sebenarnya itulah daripada topik yang kedua tadi, dia berkait rapat dengan kita menyimpan emas ni, kewangan kita susah nak bocor. Okey, dia dapat mengatasi kebocoran wang, lebih mudah kita mengumpul duit. Dia ada kait sampailah kita boleh kaitkan dia boleh beli rumah. Okey.
Okey, simpan emas ni memang dia dapat mengawal kita daripada kebocoran wang lah. Kebocoran wang. Sebab majoriti kebanyakan daripada kita ni bab duit ni tak usahlah kata nak kata saya boleh simpan duit kan. Bohong lah. Memang bohong. Saya berani cakap bohong. Sebab apa? Sebab kebanyakan ni manusia bila dapat je duit, belum dapat duit lagi dah fikir dah nak beli apa. Contoh, saya bagi contoh kalau kita tahu next month ada nak bagi bonus, contoh siapa yang kaki tangan kerajaan, dia dah tahu dah tarikh berapa bulan nak akan dapat bonus. Belum dapat bonus dia dah rancang sesuatu dah dekat kepala dia. Nampak? Itulah kekurangannya kita dengan duit ni. Kelemahan kita dengan duit. So untuk kita dapatkan penawar dia tak ada lain dan tak ada bukan emas. Sebab apa? Bila kita dah tukar duit tu jadi emas, perasaan nafsu kita terhadap belanja akan hilang. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri, kalau nak beli apa-apa, saya akan comparekan satu benda tu. Contohlah, ini katalah ini adalah kasut kan. Saya nak beli kasut ni, saya akan tengok belik-belik harga tu, saya akan compare harga kasut tu. Oi, ini kalau beli ni kerang habis duit ni, boleh dapat 1 gram emas ni. Sampaikan macam tu. Kalau tak percaya, tuan-tuan boleh cari wife saya. Yang ada komen dekat ruang komen Siti Rosniza tu adalah wife saya. Boleh tanya dia sendiri. Itu realiti. Siapa yang jadi penyimpan emas yang tegar, dia akan rasa perasaan dia tu. Bagi saya itu adalah perasaan yang positif. Sebab apa? Dia dapat mengawal kita punya perbelanjaan daripada kita boros macam tu. Okey. Kaedah terbaik simpan duit adalah simpan emas. Okey. Kenapa saya kata simpan emas ni boleh beli rumah? Okey. Kebanyakan orang dia ada niat dalam hati. Macam saya sendirilah. Saya dulu sebelum beli rumah dulu memang niat dalam hati nak beli rumah. Tapi sebabkan saya ni ada kelebihan lah. Saya ni kerja government sebelum ni. Sekarang ni saya tak kerja lah. Saya buat full time public goal. Sekarang ni saya sepenuh masa di rumah. Muda lagi dah pencen lah. Pencen awal. Alhamdulillah lah rezeki kan. Okay. Saya cakap terang semasa saya bekerja, saya niat tu ada nak beli rumah. Tapi kalau nak beli rumah untuk kaki tangan, bukan kaki tangan kerajaan kita ambil kaki orang yang swasta yang bekerja sendiri. Nak beli rumah macam mana pun dia mesti kena ada paling kurang dia 10%. Betul? Deposit kan? Okey. Kalau saya salah tolong betulkan lah sebab saya tak mahir tentang nak beli rumah ni. Okey. 10% tu mesti kena ada minimum. Okey. Kecuali kalau kita ambil package Rumah Satu Malaysia, apa nama tu? Package yang Skim rumah pertamaku. Skim rumah pertamaku boleh buat 100% kan? Okey. Tapi kita ambil lah benda tu tak ada, kita ambil lah kurang-kurang ni kena ada 10%. So 10% tu kalau kata rumah 100,000, kalau nak kena ada 10%, sekurang-kurang ni kena ada 10,000. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau simpan 10,000, tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk tunai, berapa lama tuan-tuan boleh dapat? Kalau jenis orang yang memang tak boleh simpan duit ni, agak-agak berapa boleh dapat dia 10,000 tu? 10 tahun tak tentu lagi. 10 tahun belum tentu lagi kan? Sebab apa? Simpan duit ni antara, ini ada pepatah untuk orang public goal yang selalu buat lah. Okay? Saya rasa mungkin orang luar tak pernah dengar. Tapi kalau pepatah orang public goal ni, simpan duit sikit-sikit, makin lama makin sikit. Dia bukan simpan duit sikit-sikit, makin lama makin banyak. Bukanlah makin membukit, tak ada. Tapi simpan duit sikit-sikit, sebenarnya kalau kita perhatikan, kita cuba kita kaji, kita balik belakang-belakang, kita cuba simpan duit sikit-sikit, tapi duit kita bukan yang makin lama membukit, tapi makin lama makin sikit. Tapi cuba tuan-tuan simpan duit dalam bentuk emas sikit-sikit, tapi emas semakin lama semakin membukit. Ini realiti. Okey? Sebab tu, sesiapa yang nak beli rumah, ada azam nak beli rumah, nak dapatkan sekurang-kurangnya deposit lah. Bukan kata nak beli rumah cash tapi sekarang saya akan cerita ada sejarah orang beli rumah dengan cara cash tapi dia guna emas. Okey. Tapi so saya nak cerita yang orang yang tak boleh nak simpan duit deposit langsung ni. So cuba tukar kaedah simpanan kita daripada kita simpan duit cash yang sikit-sikit, makin lama makin sikit, simpanlah dalam bentuk emas. Saya yakin dan pasti orang yang mula simpan paling minimum dia buat katalah sebulan 1 gram, setahun sepatutnya kita ada 12 gram. Itu realiti lah. Kalau ikut kiraan calculation matematik, kita tekan memang 1 gram sebulan, setahun mesti ada 12 bulan. Tapi realiti dia bukan 12 bulan. Mesti lebih, bukan 12 gram. Mesti lebih daripada 12 gram. Sebab apa? Keinginan nafsu dia, bila dia nampak emas tu, dia nak kumpul lebih banyak. Ni kamera saya buat meragam ni. Sekejap Okey. Okay, right. Okay. So,
itu memang realiti, itu lumrah manusia, fitrah manusia yang Allah dah turunkan kepada hati setiap manusia ni. Dengan emas dia memang seronok, dia memang suka dengan emas, dia memang rasa nak kumpul emas lebih banyak. Sebab tu Betul. Allah ada sebut dalam Quran surah Al-Imran tentang emas. Kita akan dihiaskan dengan pelbagai macam-macam lah. Ada ayat tu ni, dengan kuda lah apa semua ni, termasuk emas dan perak. Dan ada ayat Al-Quran juga turun, Allah ada sebut dalam ayat Al-Quran, dia akan dia bagi warning lah. Maksud dia saya lupa ayat tu. Dia bagi warning kepada manusia ni yang menyimpan emas ni, supaya dah simpan emas, bayarlah zakat. Okay? Betul. Itu warning. Sebab apa? Manusia ni bila dah simpan emas, dah dapat banyak, dia rasa sayang. Bila sayang, nak bayar zakat pun rasa rugilah apa semua. Nampak? Tapi sebenarnya zakat tak banyak pun. Kalau tuan-tuan simpan 85 gram, 85 gram lah, 85 gram ke atas baru kita layak untuk bayar zakat. Itu pun dalam tempoh setahun kita simpan. Okay, itu cerita dah panjang jauh ke depan lah. Okay. So, dengan kita mengumpul emas ni, dia dapat membantu kita, satu dari segi deposit lah. Deposit untuk kita buat beli rumah. Sebab apa tuan-tuan? Nak beli rumah bukan boleh kita beli tiang dulu. Kita bukan boleh beli tile. Saya nak beli rumah tapi saya nak beli tiles keping dulu boleh? Tak boleh. Tapi dengan kita menyimpan aset dalam bentuk emas ni dulu, kita boleh beli kecil-kecil. 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, sampailah jumlah yang berapa kita nak, kita buat target. Kita tukarkan aset yang kecil tu, yang emas tu, walaupun kecil tapi dia menyimpan nilai yang besar, tukar dia kepada aset yang lebih besar. Rumah lah. Okay? So, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis celah lah, tak apa. Kalau MC ada apa-apa nak tanya. Okay, kalau ada soalan, you all boleh letak kat ruang komen dan saya akan masukkan dekat live session ni dan Tuan Kajar boleh terus menjawab soalan you all semua. Betul? Saya setuju tentang deposit tu. At least 10% wajib lah zaman sekarang ni. Yes. Tak termasuk lagi lawyer fee, stamp duty, itu kos-kos tepi. Tapi 10% tu memang wajib. So kenapa ramai orang hari ni yang dia tak mampu nak beli rumah, bukan gaji dia kecil ke apa, tapi sebabkan dia fail dua benda ni. Kos awalan tu. Kan? So bila kos awalan tak ada, memang susah kita nak beli rumah. Walaupun dia kata, saya rumah pertama boleh dapat full loan. Tapi waktu COVID ni sejujurnya saya kata, tak senang dapat full loan. 10% wajib. So betul lah, dengan cara kita simpan emas, kita boleh start ada simpan deposit. Betul? Saya setuju. Okay, betul. So, tadi kita dah sampai ke mana? Tentang, simpan sikit-sikit. Aset emas ni sebenarnya aset ya tuan-tuan. Bagi saya sebagai penceramah tentang emas, saya berkongsi tentang emas. Saya memang meletakkan emas ni adalah aset. Sebab emas ni walaupun dia tak macam rumah siapa yang beli rumah dia boleh mendatangkan income lah. Kita boleh bagi sewa bulanan, sewa mingguan, kita buat homestay, kita dah boleh dapat income. Tapi emas, mana ada orang pernah sewa emas? Kalau ada pernah orang sewa emas tu saya tak tahulah, pelik dah kan. Okay. Tapi walaupun dia tidak mendatangkan income bulanan ke ataupun mingguan ataupun harian, tapi bagi saya dia tetap aset yang bernilai. Sebab apa? Emas ni lagi lama tuan-tuan simpan, value dia, harga dia semakin lama semakin tinggi. Sama macam rumah. Cuma betul, ada kelebihan dia emas yang tak ada pada aset-aset lain. Saya boleh cakap emas ni ada kelebihan yang tak ada pada aset-aset lain. Contoh, tuan-tuan simpan rumah, beli rumah banyak. Okey, kita ambil contoh negara yang sedang bergolak sekarang ni. Contoh Syria, Libya, lagi apa lagi? Iraq. Tuan-tuan ada rumah kat sana, ada rumah banyak kat sana, agak-agak tuan-tuan nak pergi duduk dah dekat sana. Tak lah. Betul, confirm tak nak kan? Sebab apa? Sebab sana negara tengah bergolak apa semua. So, nilai tanah kat sana agak-agak kalau ada orang nak jual satu biji banglo RM5,000, tuan-tuan rasa nak beli tak kat sana? Beli RM1 pun tak beli kita. Belum tentu beli. So, nilai rumah tu boleh jadi zero. Tapi tuan-tuan, ini saya nak cerita kelebihan. Kalau tuan-tuan boleh dapat jawapan, saya nak tanya soalan pada tuan-tuan yang join kita punya live malam ni. Okay. Saya nak bagi satu soalan. Ini adalah emas, contoh. Ini adalah emas, ketulan emas. Okay. Saya nak tuan-tuan tolong jawab dekat soalan tu, dekat bahagian komen tu. Ini adalah emas. Emas ni cuba tuan-tuan fikir satu cara macam mana cara nak membinasakan emas ni. Membinasakan ni maksud dia bukan kita buang dia, bukan kita serah pada orang lain. Benda ni ada dekat kita tapi kita nak binasakan dia depan mata kita ni, boleh hilang nilai dia. Kalau ada jawapan tolong tulis dekat grup.
Okay guys, kalau ada jawapan boleh dekat ruang komen. Ada tak okay. cara dia? Cara membinasakan emas. Kalau ada jawapan, siapa yang boleh bagi jawapan, saya bagi free 0.5 gram. Oh, pergi sama dia bergerak. Tapi kalau ada jawapan, jawapan tu confirm tepat. Okay. So, emas ni itulah kelebihan dia tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan simpan sikit-sikit katakanlah okey nak beli rumah dalam 5 tahun akan datang. Buat target hari ni, okey, kita dah tahu berapa harga nilai rumah yang kita nak beli tu, sekitar berapa-berapa. So kita buatlah nak simpan kurang-kurangnya 10% atau 20%. So berapa gram yang kita perlu simpan dengan 20% ataupun 10% yang kita nak simpan. Berapa gram yang perlu kita ada. So kita buat target. Dengan emas insya-Allah target tu mesti akan capai. Okey. Saya nak cerita pengalaman ada seorang ni tahun, kalau tak silap saya lah, sekitar tahun 2016 atau 2017. Yang saya bagi tahu kat Cik Syauki tadi, kata ada seorang ni beli rumah, dia kumpul emas secara orang kata drastik lah, ekstrim. Dia simpan, dia dapat duit, dia simpan. Emas dia cecah hampir, kalau tak silap saya, sekilo lebih. Oh, okay. Yes, sekilo lebih. So masa tu dia tak ada kerja. Dia dah berhenti kerja sebagai cikgu, guru. Dia buat bisnes sikit-sikit lah. So dia kumpul sampai sekilo lebih. Dan saya berjumpa dengan dia di Cawangan Public Gold, sembang dengan dia apa semua. Rupanya dia jual emas dia secara sikit-sikit. Dia buat rumah, dia beli rumah, ada developer baru naik, tapi dia beli rumah tu by progress. Kata silap saya boleh kan beli by progress? Boleh. So dia bayar cash sendiri. Dia tak ada buat loan mana-mana. So dia tak terikat dengan mana-mana agensi kewangan pun. Dia jual by progress. So tuan-tuan boleh letak matlamat macam tu. Kalau boleh simpan sekilo, saya rasa memang boleh confirm beli rumah cash. Tuan-tuan bayang tahun 2000 ini saya cerita berdasarkan sejarah yang dah lepas. Tahun 2000 sekilo emas baru 40,000 40,000 ringgit. Sesiapa yang beli sekilo emas tahun 2000 tu, 40,000 tu, sekarang ni kalau dia simpan lebih kurang dalam 21 tahun, dia jual emas dia tu, sekilo tu, dia boleh dapat rumah banglo sebiji kot kalau dekat area Ipoh ni. Betul. Sebab harga sekarang 1 kilo pun dekat 250,000. 250,000 lah. So memang confirm boleh dapat beli rumah banglo sebiji. So saya rasa sebenarnya topik kalau kita nak cerita, sebenarnya emas bukan sekadar kita buat deposit beli rumah, bukan sekadar mengelak kebocoran. Sebenarnya kita boleh letakkan emas ni sebagai satu alat untuk kita mencapai matlamat apa yang kita nak. Contoh sekarang ni kalau nak pergi haji tak boleh lah sebab sekarang ni tengah musim Covid. Nak pergi haji, nak pergi umrah tak lepas. So tuan-tuan boleh letak matlamat. Kalau nak pergi haji lebih kurang, kalau tak silap saya lah, kos untuk buat pergi haji ini kos VIP lah. Kalau tuan-tuan bayar kos VIP 100 gram dah cukup dah boleh pergi kos VIP kalau dengan simpan emas. Tapi dengan kalau tuan-tuan cuba 100 gram tu nilai lebih kurang dalam 27,000. Kalau tuan-tuan nak simpan 27,000 tu, saya rasa kalau orang yang memang terlalu boros 27 tahun belum tentu boleh simpan lagi. Tapi dengan emas insya-Allah kalau tuan-tuan simpan segram ataupun memang saya berani cakap lah bukan segram. Kita target segram tapi kadang kita beli lebih. Tuan-tuan boleh tanyalah Cik Syauki, dia sembang je nak beli segram. Tapi dia beli main kilo mana. So emas ni sebenarnya dia memang mengajar kita mendisiplinkan diri dan kita boleh letak target simpanan kita ni untuk kita capai apa yang kita nak. Okay. So saya rasa tak ada apa yang lagi saya nak kongsi. Saya kalau kata ada soalan yang nak tanya berkaitan dengan emas, insyaAllah saya boleh jawab. Okay, alright. Kalau you all ada soalan, boleh letak kat ruang komen untuk saya ajukan dekat Tuan Kajah. Betul. Emas ni saya pernah baca Robert T. Kiyosaki, dia kata dia istilahkan emas ni sebagai God money. Sebab apa emas ni dia tak pernah susut nilai. Sebab apa dia tu satu sumber yang terhad. Makin lama makin sikit. So bila benda yang makin lama makin sikit, supply dia, demand tu ada, dia makin mahal lah. That's why kalau nak compare kan emas dengan fiat tak ada nilai langsung. Dulu betul tak kita pernah sembang pasal dulu duit ni dia bersandarkan emas. Tahu bila saya tak ingat dah cerita tu. At the end bila dia tidak bersandarkan emas, bila berlaku economic crisis, government akan print duit sebanyak mungkin. At the end duit makin lama makin tak ada nilai. Tapi saya pernah baca Tuan Kajah punya e-book tu, 1 gram emas sama je seperti seekor kambing. 1 dinar. 1
1 dinar sama je dengan nilai dia dengan seekor kambing. Maknanya daripada dulu sampai sekarang nilai emas tu tak pernah susut. Always akan naik dan naik. Dia yang Nampak tak? berbeza, dia beza dia adalah harga sebenarnya. Nilai tak Betul. sebenarnya. Harga je sahaja berbeza, nilai dia tetap sama. Betul? Betul lah, kalau dulu saya pernah tengok yang ada apa public gold agent pernah post pasal dulu 20 tahun dulu emas harga berapa dan sekarang harga berapa. Dia punya gap memang nampak beza gila. Kan? Setiap kali Kalau ekonomi crash Ya, kalau kita tengok sejarah ke belakang, kenaikan harga emas dari 20 tahun ke lepas hingga ke hari ini, kenaikan harga emas lebih 600%. Oh, okay. Kalau kita bahagikan average setahun lebih kurang dalam 20%. Every year, consistent, Ah, average lah. Average. Hmm. So mana ada kalau kita tengok dekat Malaysia ni, tempat kita nak melabur sesuatu ni boleh bagi profit setahun dalam 20%. SB pun makin kecil daripada 5% turun lagi. Okey, itu satu. Itu yang kita tengok 20 tahun kalau kita tengok daripada tahun 2019 ke 2020 nak ke hujung-hujung nak masuk ke 2021, kalau kita tengok kenaikan harga emas memang 2 tahun lepas ni sangat tinggi, lebih daripada 30%. Betul. Dalam masa setahun, tak sampai setahun pada. Tak silap saya tahun 2020 nak masuk 2021 masa tu harga emas naik sekitar dekat 30%. Betul. Tambah lagi bila COVID, keadaan ekonomi yang volatile, kejap okey, kejap tak okey kan. So harga emas pun bila ekonomi okey dia akan start turun. Waktu tu ramai yang start beli kan. Bila ekonomi okey, bila ekonomi drop dia akan naik balik. Nampak tak dia punya dia melibatkan ekonomi benda ni. Seimbang. Betul. So bila betul macam saya pernah Cik Gajah sebelum ni, bila orang ekonomi finance market problem, orang start cash out dia punya duit dekat stock market, dia akan start beli aset yang ada pun cakap macam lebih nampak tak daripada dia letak kat finance punya ni, takut dia volatile economy problem, dia tak boleh survive, dia simpan dekat emas. Nampak tak? So memang emas ni sebagai sandaran terbaik lah in case kalau you all susah sangat nak menyimpan, boleh start menyimpan emas. Okay, konsisten sebulan 1 gram pun dah cukup. Dulu saya faham, saya pernah jumpa Cik Gajah mula-mula kata, saya nak melambung emas ni. Kau kena faham, bukan melambung emas, kau kena simpan emas. Konsisten simpan kan. Oh betul lah, simpan emas. Baru faham maksud dia. Maksud simpan dengan labur tu berbeza. Fokus pada simpan. Labur tu dah kira dah besar dah, tapi fokus pada simpan. Jadi kan tukarkan saving bulanan kita daripada bentuk duit kepada bentuk emas. Saya rasa lebih secure kat situ. Sebab you bayangkan, kalau kita simpan cash dalam Maybank ke apa semua ke, kejap-kejap Shopee bunyi, kejap-kejap promotion itu, promotion ini. Senang sangat online kan. At the end, mana pergi duit aku kan. Tapi bila benda tu diletakkan dalam account gap emas, kita macam renyah pula nak pergi cash, nak pergi jual balik dekat public go apa semua dengan COVID apa semua. Kejap-kejap kita pun dah balik fikir, kita biar dalam tu kan. So kita mungkin nampak nak beli emas ni susah, tapi dengan bagi saya dengan sistem public go kita boleh start dengan 100 kan Cik Gajah kan. Ya, boleh 100. Dengan 100 kita dah boleh start beli emas. Boleh buka account gap tu. Mungkin orang cakap, takutlah nak simpan emas banyak kat rumah. Sebenarnya just boleh simpan dalam account tu saja. And then kalau you nak rasa nak withdraw, boleh withdraw, tak ada masalah. Tu nanti Cik Gajah akan ceritakan lebih details. Okay, kita nak baca beberapa soalan yang dah sedia ada. Macam mana pendedahan orang Melayu ni tentang kepentingan menyimpan emas? Macam mana tu? Macam mana nak dedahkan kepada orang Melayu kita ni? Okay. Maksudnya macam mana? Pendedahan macam mana? Dia sebenarnya nak belajar tentang emas ni tak ada lain, tak ada bukan, kata guru saya sendirilah. Okay. Saya berguru, saya ada 2 orang guru dalam emas ni. Satu guru emas saya, Maha Guru Syukur Hashim. Itu memang tak lain dan tak bukan lah kalau tuan-tuan buat kan. Itu memang sangat top. Nombor 1, dia sebelumnya wujudnya Public Gold, dia memang dah cerita tentang emas kepada orang umum, tapi secara general, tak ada produk, tak ada apa, dia suka pasal emas, dia suka emas. Okay. Yang kedua adalah saya punya mentor sendirilah, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Itu memang mentor saya yang sangat berjaya lah, dia memang champion dalam Public Gold. So macam mana nak bagi orang Melayu ataupun bangsa kita ni percaya tentang emas apa semua? Sebab kalau kita cerita sendiri, contoh macam Cik Syauqi. Kalau Cik Syauqi ajak kawan-kawan, agak-agak senang tak kawan-kawan nak ikut?
Boleh lah, boleh lah. Dulu Secara tak ada, sekarang ada lah. realiti. Sekarang lah. Susah lah. Okay. Susah kan? Sebenarnya circle kita yang paling susah kita nak mengajak. Betul. Cara paling senang bukan kita yang cerita. Kita bagi orang lain tolong cerita. Cara dia, inilah. Ni saya bukan promote buku, saya bukan penjual buku. Ni dia. Nak pandai, nak belajar pasal emas, carilah buku ni. Baca, dalam ni ada ilmu. Dekat sini sebenarnya dia akan membuka minda, membuka hati setiap orang yang membaca untuk mula macam mana nak simpan emas. Dekat dalam ni penuh ilmu dia. Kalau kita baca dan khatam buku ni, memang kita tahu segala patus tentang emas. Sebab buku Betul, ni buku ni boleh dapat dekat Popular dengan Popular kan? Popular Yes. jual kan? Saya ada jumpa. Popular ada jual, di MPH ada jual, ataupun boleh beli online. Sekarang ni kita ada satu platform kita panggil PG Mall. Dalam tu pun ada jual, boleh beli secara online. Dan kerap kali ada buat sale lah. Okay. So yang kedua dia, ini pun boleh. Ini adalah Mahaguru Syukur Hashim punya buku. Ini pun boleh juga kalau nak baca ilmu tentang emas. Sebab apa saja pun nak bagi pendedahan kepada orang sebenarnya adalah ilmu tu sendiri. Betul. Tak ada satu pelaburan yang boleh bagi kita berjaya, kaya, melainkan pelaburan terhadap ilmu. Kalau kita join mana-mana pelaburan sekalipun, kalau tak ada ilmu, bukannya pelaburan tu bagi kita kaya, tapi silat-silat air bulan pelaburan tu bagi kita lagi lingkup. Okay? Betul. Yang penting ilmu tu dulu. So apa-apa pun cari ilmu. Betul. Ilmu sangat penting lah. Kena banyak baca lah. Saya tengok macam Mahaguru Syukur Hashim tu, dia selalu buat live dekat dia punya background rumah tu. Penuh buku. Oh memang dahsyat gila lah dia tu. Saya dah pernah sampai dalam rumah dia. Dia memang always upgrade diri. Walaupun dia dah sampai level yang bagi saya dahsyat lah kan. Dalam public ego saya rasa dia antara yang top. Tapi dia still lagi keep learning dan suka berkongsi ilmu. Tu maknanya tu cakap, walaupun you all kata macam tak ada duit nak beli buku, you boleh start dengan follow macam Tuan Kajar. Lepas tu boleh start follow dengan Mahaguru Syukur Hashim. Mereka always berkongsi tentang ilmu pelaburan emas ni. So tak ada alasan lah saya rasa kalau tak dapat ilmu ni. Sebab rajin tak rajin je kita nak start membaca. Okay, satu lagi. Okay, betul ke orang cakap nak beli emas ni modal dia kena besar gila? Ada certain amount ni baru boleh beli emas. Kalau tak ada certain amount ni tak boleh beli emas. So macam mana tu? Betul. Tak nafikan. Kalau nak mula beli emas besar gila tu betul. Beli sekilo. Beli sekilo. Beli sekilo memang kita nampak besar kan. Okay, sebenarnya tak. Dengan saya adalah dealer Public Gold lah. So saya akan cerita tentang Public Gold lah. Produk lain tu bukan saya tak nak cerita. Tapi saya bukan mahir dalam produk lain. Saya hanya mahir dalam bidang Public Gold. Untuk produk Public Gold sebenarnya tak ada modal besar pun. Kita boleh bermula dengan RM100. Kita beli emas dengan RM100, kita bayar RM100, dalam akaun kita dah ada gram. Gram yang terkumpul tu bukanlah 1 gram. So kita convertkan dengan harga gram semasa hari ni, contoh 257, kita akan dapat 0.3 gram berapa-apa, dia terkumpul lah. So tak ada alasan sebenarnya, sebab secara sedar tak sedar sebenarnya, satu hari kita belanja habis 100 pun. Betul makanlah minyak apa semua. Yes. Sedar tak sedar sebenarnya 100 tu sekejap je. Dalam sekelip mata dia akan habis. So untuk mula simpan emas ni sebenarnya 100 tu kita tutup mata. Kita jadikan dia simpanan yang kita boleh lupakan. Macam mana orang kata kebanyakan pakar-pakar kewangan bagi show. Kita kena wujudkan satu tempat yang boleh kita menyimpan duit. Yang boleh kita menabung dengan cara simpanan tu kita boleh lupakan. Itu cara dia adalah simpan emas. Kita masuk duit dalam akaun Public Gold. Duit tu akan convert kepada gram emas, so kita lupakan. Sebab tu dia simpanan yang mudah untuk dilupakan. Sebab tu ada setengah, bukan setengah lah, boleh kata majoriti lah, kebanyakannya penyimpan emas Public Gold ni, dia simpan sekali dia lupakan, sampai kesudah dia lupa. Okay. Sampai sudah dia lupa, simpan 1 gram tu, setahun sudah pun 1 gram je lah. Sebab apa dia lupa? Sebab simpan emas ni memang mudah lupa. Dia lupa. Okay. Betul. Alright, so maknanya betul. Boleh starting dengan RM100 pun kita dah boleh start menyimpan emas. Tapi janganlah expect dapat sekilo kan. 0 point berapa gram something lah. At least bermula daripada kita tak bermula langsung. Betul tak? So just consistent sebulan ataupun tak semesti letak 1 gram. Mungkin boleh letak dalam certain amount, wajibkan 200 simpan. Dia boleh upgrade dalam 1 gram ke macam mana kan. So kurang-kurangnya benda tu bertambah daripada tak tambah langsung. Betul tak? So bertukarkan daripada fiat nilai duit kepada nilai emas, bagi saya benda tu sangat-sangat bagus lah. Cerita pasal emas ni, saya pernah baca satu buku, The Richest Man and the Babylon. Dia bukanlah pasal cerita pasal emas dia baru lagi. Sebenarnya dah lama gila, dah ribuan tahun. Macam mana yang diceritakan dekat ada satu budak tu, dia kata kau buat kerja, kau dapatkan 10 keping perak, kumpulkan 1 keping emas.
10 kawin perak ke emas. Maknanya cerita pasal emas ni dah lama gila dah, bukan cerita baru-baru. So that's why emas still lagi relevant walaupun sampai sekarang, dan nilai dia tetap sama sampai sekarang. Okay, so mana you all yang mungkin ada plan nak menyimpan emas, saya rasa better boleh contact dengan Cik Kajak untuk Cik Kajak bantu you all semua. Malam ni pun boleh kot. Dia macam ni macam tadi kata emas ni memang dah lama. Sebenarnya memang betul-betul dah lama. Kalau kita tengok sebenarnya zaman Firaun pun dihiaskan dengan emas. Betul. Zaman Firaun mana ada wang fiat. Itu betul. kalau kita ambil zaman Rasulullah 1400 tahun dulu. Zaman Firaun 5000 tahun lepas lah. Tapi still orang bercerita lagi tentang kehebatannya emas sampai ke hari ni. Tak ada manusia yang tak suka emas. Betul, terus terang saya cakap. Kalau tuan-tuan pergi jumpa orang gila tepi jalan pun, tuan-tuan bagi dia emas keping, dia tengok pun saya rasa hilang gila dia tengok. Dia tahu benda tu ada nilai. Okay. Itu realiti. Alright. Okay, starting tips menyimpan emas. Mungkin mereka yang baru-baru nak start simpan ni, so macam mana saranan? Ada cadangan tak, Puan? Okay. Tip nak simpan emas ni sebenarnya macam ni. First kali kita jangan ingat semua emas ni sama. Walaupun dia kuning, kalau nak kira kuning dekat belakang rumah kita tu pun ada benda yang kuning, tapi dia bukan emas. Okay, faham je lah kan? Saya tak nak sebut lah kan. So emas ni dia bukannya semua sama. Kita nampak dia dari segi gram, dari segi ketulinan adalah mungkin dia sama. Memang dia sama. Tapi setiap emas, setiap pengeluar emas ni dia ada perbezaan. Pengeluar emas ni meletakkan syarat-syarat tertentu. So tuan-tuan kena tahu apa syarat-syarat dia. First kali jangan ingat harga murah itu adalah yang terbaik. Murah tak semestinya terbaik. Walaupun murah, tapi satu lagi tuan-tuan kena ambil tahu. Kedua dia adalah susut nilai dia. Kita panggil susut nilai lah. Orang-orang kampung kita panggil susut nilai. Kalau orang belah kampung saya panggil spread. Spread ni adalah perbezaan harga beli, perbezaan harga jual. So itu kita kena tahu. Sebab setengah-setengah tempat beza harga beli, harga jual dia potong terlalu tinggi. Terlalu besar dia punya peratus dia. Untuk produk public gold ni dalam Malaysia, kalau ikut pengalaman saya sendiri, antara yang paling kecil. Daripada 6% ke 9% saja, berikut setiap item lah. Setiap item dia punya peratus tu tak sama. Nak yang 6% boleh beli sekilo. Okey. Keduanya, kita kena ambil tahu juga. Ketiga dia, satu harga, kedua spread, ketiga kita kena ambil tahu juga jaminan beli balik. Kalau tuan-tuan pilih sesuatu jenama, sesuatu company, sesuatu produk, tapi company tu tidak memberi jaminan beli balik. Dia tahu jual je. Bila kita nak jual balik dekat dia, udah kita terpinga-pinga. Dia tak nak belilah apa semua, ataupun mungkin dia beli tapi dalam jumlah yang kecil. Contoh, tuan-tuan dah simpan emas macam malam ni dah dengar, target nak beli sekilo, nak kumpul sampai sekilo, besok nak jual, nak beli rumah. Sampai satu masa tuan-tuan nak jual balik dekat dia sekilo, belum tentu dia boleh beli. 1 gram mungkin ada company boleh beli, sebab 1 gram malah kecil, saya pun boleh beli kalau tuan-tuan menjual kat saya kan. Tapi kalau 1 kilo saya pun kira banyak kali. Nak beli ke tak beli tu berarti 50,000 kan. So tuan-tuan kena tahu company tu beri jaminan beli balik ataupun tidak. Okey. Ataupun kalau tuan-tuan beli emas dengan mana-mana ejen lain ke, contoh bukan ejen public gold lah Sebab public gold ni kita ada kelebihan lain. Bukan ejen public gold, tuan-tuan cari mana-mana ejen beli dengan dia by hand lah, dapat kat tangan apa semua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli sikit-sikit dengan dia, emas kita terkumpul banyak, sampai satu masa tuan-tuan nak jual, agak-agak ejen tu mampu tak beli emas kita yang dah banyak ni. Saya berani jamin belum tentu mampu. Sebab saya dah jumpa, pengalaman saya banyak dah saya jumpa, ada customer yang beli dengan company lain, sampai satu masa dia nak jual, dia terpinga-pinga. Ejen tu pun entah hidup entah mati. So dia tak tahu nak jual kat mana. Lala dia contact saya ada emas sekian-sekian, saya nak jual balik macam mana. Saya kata bawa kat public gold, tak ada masalah. Sebab public gold beli apa saja jenis emas, apa saja yang bila dia uji tulen emas tu ada berat, ada ketulinan dia betul, public gold beli. Kecuali yang kuning dekat belakang rumah kita tu public gold tak nak beli Okey. Yang keempat dia, tuan-tuan nak beli emas ni tuan-tuan kena tahu cawangan dia dekat mana. Kalau beli emas company dengar macam gah tapi cawangan tak ada, susah urusan. Satu masa kita nak jual balik macam mana? Tuan-tuan takkan beli emas sekejap. Okey. Takkan tuan-tuan nak beli emas
dekat Ipoh nak jual balik dekat KL. Semata-mata nak jual kena pergi KL. Contoh macam tu. Bukan senang. Beli nampak senang tapi bila nak jual balik susah. Okey, tuan-tuan kena tahu cawangan dia dekat mana. Okey. Dan yang lagi yang kelima, tuan-tuan nak jual balik beli sesuatu produk ni, tuan-tuan kena pastikan produk tu bila nak jual balik tak ada banyak cerewet. Sebab kebanyakannya kalau tuan-tuan beli emas, saya bagi contoh lah, kalau kita tengok dekat sekitar kawasan kita, mesti ada kedai emas yang dekat dalam pasar raya, dalam mall. Contoh Tome, Pokong, Wahcan. Saya tahu itu jenama-jenama yang famous. Habib Jewels. Okay. So, tuan-tuan kalau beli emas dalam bentuk jongkong, dia siap seal apa semua. Kalau tuan-tuan beli, bayar, dapat saja resit, kita dah pegang je emas tu, tak payah nak tunggu besok. Tuan-tuan ambil cala je dia punya kad tu, yang seal tu, tuan-tuan cuba nak jual balik. Saya berani cakap dia bukan tolak yang 20%. Confirm dia mesti tolak, paling-paling pun 30% dia akan tolak. Emas tu dah dikira sebagai emas terpakai. So tuan-tuan rugi banyak kat situ. So nak beli emas yang tak cerewet. Tak perlu nak receipt bila nak jual. Asalkan emas tu tulen boleh jual lah. Public gold memang tak ada masalah. Tuan-tuan nak jual emas, koyak emas tu cala ke, kemek ke, bengkok ke apa ke, public gold tetap terbeli. Terputus dua pun public gold akan beli. Tak ada masalah. So itu antara tips dia lah. Nak beli emas, jangan ingat semua emas sama. Satu, harga. Jangan ingat harga murah tu adalah terbaik. Kedua, spread dia. Jangan ingat semua spread sama. Sebenarnya tidak. Kadang tu kebanyakannya penjual dia tak cerita pasal spread. Besok bila kita nak jual, kita berpeluh dahi. Sebab apa? Dia potong banyak. Ketiga, tuan-tuan nak jual emas ni. Apa tadi ya? Saya pun dah lupa dah. First, harga. Kedua, spread. Ketiga, jaminan beli balik. Jaminan beli balik. Keempat, cawangan kena ada. Sebab apa? Dia memudahkan kita nak menjual emas, nak berurusan jual belilah. Kelima dia, jangan cerewet. Itu je. Okay, alright. Nampak tak? Sebenarnya tak adalah rumit mana pun nak start simpan emas ni. Kita je fikir macam, emas ni teruk sangat nak beli kan, macam mana kan. Sebenarnya tak susah. Just kalau macam klien-klien account apa? Public gold, boleh buka account Gap dan boleh beli sama ada di Gap ataupun boleh beli dekat branch di Ipoh, kalau Ipoh lah kan, beli kat branch untuk nak beli seketul ke apa semua. Okay, so mungkin ada orang yang keliru. Saya macam akak ni, akak beli emas yang pakai-pakai ni, dengan emas tu akak kira melabur lah ni, akak beli emas pakai ni. So macam mana tu? Okay, dia ada perbezaan dekat sini sebenarnya. Emas perhiasan dengan emas pelaburan, dia dua item yang berbeza, dan ketulinan dia pun kebiasaan dia adalah berbeza. Emas perhiasan, nama perhiasan, dia sebenarnya tujuan kita beli bukan untuk pelaburan. Tujuan beli emas perhiasan ni adalah untuk kita berhias lah, orang perempuan kan. Okay. Emas perhiasan tujuan dia adalah untuk berhias, bukan untuk pelaburan. Kenapa saya kata bukan untuk pelaburan? Okay, salah satu dia sebab harga dia sebenarnya mahal. Walaupun kita nampak harga yang dia terpampang dekat dinding, dekat kedai emas tu, harga dia nampak macam murah berbanding emas yang kita beli jongkong ni. Tapi sebenarnya harga dia mahal. Emas perhiasan ni, ketulinan dia second grade. Dia 916. 91.6% saja yang ada emas dekat dalam tu. Lebihan dia adalah campuran. Tapi emas jongkong, confirm lah 99.999. Kalau ada 100 kali 9 kat belakang, 100 kali dah 9 dia. So, dia adalah pure, tulen. Okay? Yang kedua dia, kerugian siapa yang beli emas perhiasan nak jadikan pelaburan. Satu tadi harga, kedua dia adalah spread. Spread emas perhiasan sangatlah besar. Itu banyak orang tak tahu sebenarnya. Contoh saya selalu pergi kedai emas sebenarnya. Kita kena berlakon jadi bodoh-bodoh, kan? Yang tengah viral, kita kena jadi bodoh-bodoh. Tak salah kita jadi bodoh-bodoh. Kita pergi berlakon. Saya kadang tanya harga berapa. So bila saya kata, okay, kalau kata saya nak trade in, berapa harga dia ambil apa semua. Saya kira calculate. Sebenarnya kedai emas perhiasan dia boleh manipulasi kita dari segi spread. Spread tu dia boleh main. Kita tak nampak, kita nampak, untung aku. Sebenarnya tak untung, rugi je sebenarnya. Spread tu dia boleh pergi sampai 18% ke 30%. Tengok different kedai lah. Paling rendah saya pernah tanya 18%. Tak pernah lagi dia rendah daripada itu lagi. 18%. Belum lagi kalau macam ada lekuk sikit ke, kosak sikit design ke apa semua ke.
Emas piasan tak ada. Kalau kita jual memang dia jadi emas terpakai. Yang tadi kata belum lagi tu adalah sebenarnya kalau ada batu, lagi dia buang batu tu timbang berat lagi kurang. Sebab tu kalau beli emas piasan jangan beli yang ada batu. Beli yang ada batu sangat rugi. Sebab masa nak jual batu tak kira Tokek kedai kata batu tak boleh kira. Oh, okay. So betul lah. Maknanya spread kalau emas perhiasan lagi tinggi. So maknanya kena tahu tujuan. Sama ada nak beli emas ni untuk hiasan ataupun untuk pelaburan. Kalau nak beli pelaburan, belilah yang 999. Kalau nak beli perhiasan, bolehlah beli yang dekat kedai emas tu. Sebab betul, spread memang sangat tinggi. Ya, dia ada 2 syarat je kalau nak beli emas perhiasan ni. Yang memang wajib bagi wanita nak beli emas perhiasan ni. Bagi saya lah. Orang lain saya tak tahulah. Satu, kalau suami tu suruh beli. Okey? Tak beli, jatuh derhaka. Berdosa betul tak? Okey? Kedua, wajib beli ni. Sebab apa? Kalau tak beli nanti takut mak sendiri ataupun mak mentua popek. Kamu ni tak ada apa hias kat tangan apa semua ni. Belilah sebaru 1, 2 leh lah. Pandai lah. 2 ni je wajib beli. Selain daripada tu, kalau tuan-tuan rasa tak nak, aku tak minat nak beli barang kemas. Tapi aku nak simpan emas. Simpanlah dalam bentuk jongkong ataupun dinar. Betul. Okay, right. So guys, kalau you all ada soalan, boleh letak kat ruang komen dan saya bacakan dekat Tuan Kaja. Okay, ada soalan daripada Nakib. Dia kata, ada tak risiko untuk rugi dalam simpanan emas dalam jangka masa panjang? Okay, untuk jangka masa panjang tu berapa panjang? Kalau kita beli emas hari ni, kita jual balik hari ni, confirm rugi. Saya boleh kata confirm rugi. Tak adanya harga kita beli hari ni, kita beli sekarang terus jual. Memang confirm rugi. Sebab dia ada perbezaan. Itu kita panggil spread. Spread ni sebenarnya adalah cost operasi company lah. Itulah cost untung dia, berapa persen keuntungan yang dia ambil daripada perbezaan tu. Okey, emas ni memang simpanan untuk jangka masa panjang. Kalau kita tengok sejarah, tak payah jauh lah. Kita ambil 10 tahun lepas pun, siapa yang simpan emas 10 tahun lepas, sehingga hari ni kalau dijual tak ada rugi sebenarnya. Memang untung. Sebab emas dalam jangka masa pandang, dia semakin lama semakin naik. Walaupun kita tengok graf tu, setiap kali kita tengok dia ada naik turun. Itu jangka masa pendek. Tapi jangka masa panjang sebenarnya tak ada rugi. Itu saya berani jamin. Sebab macam mana sekalipun, harga emas memang semakin lama semakin naik. Macam Cik Nakib, Cik Syauki cakap tadi, permintaan. Dia sebenarnya faktor kenaikan harga emas ni tak ada lain dan tak ada bukan. Supply and demand. Betul. Banyak orang supply, harga emas turun. Banyak orang demand, harga emas naik. So, benda ni, emas ni bukan ciptaan manusia. Emas ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dicipta untuk manusia, yang cukup-cukup untuk manusia dan perlu dikorek, perlu digali, perlu apa semua, diproses apa semua. So, benda tu adalah terhad. Barang yang terhad, sudah pastinya akan semakin lama semakin naik harga dia. So, untuk jangka masa panjang, confirm dia akan naik. Okay. So maknanya long term jangan risau lah. Emas dia tetap akan naik. Untuk long term mungkin lah dia volatile naik turun. Tapi untuk jangka masa panjang memang dia akan naik. Betul? Macam dalam Tuan Guru Aziz Ali pun dia kata, antara aset kita perlu simpan first kali adalah cash lah. Antara benda cash kita maybe untuk cash reserve tu penting lah. Yang kedua adalah dalam bentuk komoditi emas lah. Dan yang ketiga adalah bentuk hartanah. Dan sekarang ni yang terbaru dalam bentuk currency, cryptocurrency. So maknanya komoditi pun termasuk dalam aset pelaburan yang kita kena ada. Faham tak? Maksudnya kalau kita kata, aku nak beli property je, tak boleh beli property saja. You kena ada emas. Nak beli emas saja tak boleh juga, kena ada juga property. Maknanya kena pelbagaikan kita punya instrumen pelaburan. Tapi kalau kata, aku nak beli property tapi tak ada duit, saya rasa better you start dengan simpan emas dahulu. Nampak tak? Walaupun kata nak investment, starting yang kecil dulu lah. Maksudnya kita start belajar untuk saving. Saving pun betul lah, saving saja. Maknanya kita saving sambil kita simpan aset. Di mana dalam long term pun dia still akan naik. Nampak tak? So kalau kata kita nak jual sekali pun untuk jadikan deposit rumah, benda tu memang tak ada masalah sebab dia akan tetap ada nilai. Nampak tak? Katakanlah kita simpan dalam tempoh, kita nak simpan cash dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun. Kita nampak macam, aku simpan banyak ni, asal rasa macam lama nilai dia makin kecil apa pun tak ada dia kan. Nampak sebab apa? Dalam masa long term, inflasi tu berlaku. Makin lama inflasi berlaku. Tambah lagi bila ekonomi krisis. Lagi banyak inflasi berlaku, lagi tinggi inflasi tu berlaku sebab government banyak print duit. Tapi kalau emas, you expect simpan kata certain amount, lepas 10 tahun, percayalah dia akan lebih daripada amount yang kita expect. Sebab apa? Nilai dia untuk long term makin lama makin naik, makin lama makin naik. So tak perlu risau lah untuk mereka-mereka yang baru nak menyimpan emas. Saya rasa boleh start dengan RM100 sahaja dulu. Okay, kalau soalan letak dekat ruang komen.
Saya tertarik dengan Cik Syauki cakap tadi apa, mula menyimpan dulu sikit-sikit apa semua kan, jangan letak pada bulan. Yes, betul. Sebenarnya orang tak perasan sebenarnya, kita simpan emas sikit-sikit, pada mulanya kita letak matlamat simpanan. Tapi untuk long term, dia akan jadi pelaburan. Betul. Kenapa saya kata dia pelaburan? Hari ni kita simpan segram. Perasan tak harga tu semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin naik. Itulah pelaburan yang kita tak sedar sebenarnya. Simpanan kita tu semakin lama semakin naik harga dia. Walaupun gram dia tetap sama lah kalau kita simpan segram lah. Okay? Tapi harga tu jangka masa panjang semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin naik. Itulah pelaburan yang dikatakan pelaburan emas. Emas ni senang je kita beli harga rendah, jual harga tinggi. Itulah keuntungan pelaburan. Betul, satu lagi emas ni. Satu lagi emas ni yang bagusnya, kita nampak kita simpan dalam account gap tu kecil. 1 gram, kecil je. Tapi kalau kita kira, katakanlah kita you all simpan 10 gram, kira berapa amount dia? Nampak 10 gram. Kita convert dengan duit banyak dah sebenarnya. Yang bagus dia nampak kecil, you akan rasa macam benda tu kecil, yang rasa nak simpan. Tapi kalau duit cash, kita nampak besar, kita rasa, besar ni duit ni, bolehlah pakai nak beli apa-apa ke kan. Sedangkan sikit je sebenarnya. Tapi bila kita convert dalam emas 1 gram, 1 gram pun dah 250 dah sekarang. Kalau cash, banyak juga 250. Tapi kita nampak, lama 1 gram tak cukup, simpan lagi. 1 gram, dah 500. Kalau you konsisten setiap bulan dalam 1 gram pun, mungkin dalam masa 4 bulan macam tu, average, dah boleh dapat 1,000, 2,000, konsisten je setiap bulan 1 gram. Nampak tak? Nilai dia nampak kecil tapi sebenarnya besar. Sebab gram tu nampak kecil tapi nilai duit dia tinggi sebenarnya. Tu antara kelebihan lain lah yang saya nampak kita bila start menyimpan emas. Okey, kalau ada soalan boleh letakkan dalam komen dan saya boleh bacakan dekat Tuan Gajah. Okey, ada soalan. Okey, paling baik berapa tahun lama untuk kita simpan emas sebelum dijual semula? Oh, okey. Soalan ni bagus. Ni Cik Khair ni saya kenal ni. Okey. Paling baik berapa tahun lama untuk kita simpan emas untuk kita jual semula? Sebenarnya waktu sesuai kita nak jual emas ni sebenarnya waktu kita tahu apa yang kita nak guna dengan emas tu. Sebagai contoh lah, macam saya kata tadi lah, simpan, kita kena tahu apa matlamat yang jelas kita simpan emas. So masa tu baru kita tahu, kita boleh decide bila kita nak jual. Saya tak boleh nak kata berapa tahun paling baik untuk jual emas semua. Mungkin tuan-tuan letak matlamat 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang aku nak jadikan emas ni sebagai modal untuk beli rumah. Contoh. Itu bagi saya mungkin 3 tahun. Bagi tuan-tuan mungkin nak letakkan matlamat tu 5 tahun. So berapa lama tu tuan-tuan sendiri yang decide. Cuma emas ni simpanan dia adalah yang terbaik bagi saya lah. Bagi saya, ikut kiraan saya, yang terbaik supaya kita tidak ada rasa kerugian tu, untuk kita elak dari segi spread tu, simpanlah atas setahun ke atas. Okay? Sebab selepas setahun ke atas tu, kemungkinan besar dia harga emas mungkin dah melepasi daripada harga yang kita beli dulu. So kalau kita jual pun, kita mungkin tak ada untung tapi kita tak rugi. Dah lepas spread tu, kadar spread tu. Contoh, spread 9%, so dalam masa setahun harga emas mungkin dah naik 10%. So kita dah ada untung 1%. Macam tu. So berapa lama tu tuan-tuan sendiri decide. Sebab tu simpan emas ni, perkara pertama kita kena tahu apa matlamat kita simpan emas. Jangan main simpan emas ikut suka-suka. Sebab kebanyakan orang yang simpan 1 gram hari ni, setahun akan datang pun tetap 1 gram. Sebab apa? Dia tidak ada matlamat yang jelas. Betul. Sama juga kalau kita nak simpan duit, nak beli rumah contoh. Tapi matlamat kita tak jelas nak beli rumah tu. Simpanan kita boleh bertambah tak? Tak boleh sebab matlamat kita tak jelas. So simpan emas ni untuk capai matlamat tapi biar jelas apa yang kita nak. Okay, berapa gram yang kita nak. So target, kejar. Sebab tu kebanyakan yang penyimpan emas, saya target kalau yang baru, buat target kalau yang menyimpan dalam akaun emas ni, target 6 gram pertama, keluarkan 5 gram pertama, simpan dalam wallet, hari-hari tengok emas ni. Itu realiti ya. Siapa yang tengok emas ni sebenarnya kalau ini saya tak tahulah fakta ni, tapi realiti dia emas kalau kita tengok dia hari-hari, dia macam ada satu aura. Kita rasa seronok. So sebab tu kena letak dalam wallet, tengok hari-hari. Betul. Okay. Alright. Okay. So ada soalan lagi tak Kas kat ruang komen? Okay, Tuan Syahrul Azhar. Apa beza dinar dengan gold bar? Sama je kan? Macam mana? Okay. Untuk produk public gold, dinar dengan gold bar dari segi bentuk dan berat saja yang membezakan dia. Dari segi harga, dari segi ketulinan untuk produk public gold tak ada beza. Ketulinan 99.9,
harga dia pun sama per gram. Oh, okey. Maknanya dinar tu dia ada berapa gram dinar tuan? Okey, dinar 1 dia point something. berat standard dia 1 dinar 4.25 gram. Kalau kita beli 10 dinar Oh. kalikan 10, maknanya 42.5 gram. Oh, okey. Alright. So maknanya tak ada beza, dia nilai dia tetap sama, cuma perbezaan berat je lah kot kan? Yes. Oh, Berat okey. berat dan bentuk saja. Berat dan bentuk saja. Okay. Alright. By the way, siapa-siapa yang baru join live session kita pada malam ni, by the way, saya bersama dengan Tuan Kajar. Kita berceritakan tentang strategi simpan emas dan beli rumah. So, pada anda yang baru tonton live session pada malam ni, kita ada nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma, iaitu e-book strategi miliki rumah pertama sebelum umur 30. Tim saya dah pinkan e-book tu. So, in case kalau you all nak download e-book tu, boleh klik saja link tu untuk download e-book itu secara percuma, which is e-book tu menceritakan apakah step by step yang you all perlu follow untuk start plan miliki rumah pertama. Okay, e-book tu free je. Saya nak bagi free je malam ni. Syarat dia, yuran dia you all tekan button share dan kongsikan live ni kepada kawan-kawan kita yang lain lah, supaya lagi ramai aware tentang kepentingan menyimpan emas ni. Okay, tim saya dia pinkan link tu. You all just klik link tu dan boleh terus download. Boleh baca terus dekat phone je. Tak ada masalah. Okay, kita boleh pergi ke soalan yang seterusnya. Alright. Okay, maybe kan ada juga yang cakap macam ni. Saya simpan emas ni, saya saja-saja je kan. So bila awal-awal dia macam hype tau. Awal-awal last year hype ni berlaku. Macam kawan saya ada yang simpan emas kan. Dia simpan lagi tak sekarang? Tak simpan dah. Nampak tak? Dia macam benda tu macam satu wave last year berlaku. So macam mana untuk make sure kita ni still consistent, walaupun kita starting mungkin dalam wave tu sekali, tapi untuk kita make sure walaupun wave tu dah tak ada, viral tu dah tak ada, kita still lagi konsisten untuk menyimpan emas tu. Okey. Tips konsisten. Tips dia sebenarnya kita kena mendalami ilmu tentang emas tu sendiri. Bila kita tahu kepentingan tentang emas tu, kita tahu apa manfaat yang emas boleh bagi pada kita, insya-Allah kita boleh konsisten secara automatik. Sebab tu saya kebanyakan orang yang nak mula simpan emas, saya akan bagi e-book saya dulu. Betul. Saya suruh dia baca dulu. Kalau orang tu dia permulaan dia tak nak baca, dan bukan kata tak nak baca lah, dia takkan cakap tak nak baca kan. Tapi bila saya bagi e-book tu, saya suruh dia baca, saya kata okey, baca dulu ni sebelum nak mula, pastikan kita ada ilmu asas tu dulu. Okey. Kalau ada bahagian-bahagian yang tak dapat orang kata tak ada kepastian, tak dapat penjelasan melalui pembacaan dia tu, saya kata tolong tanya saya akan jelaskan. Okey. Tapi bila saya dapat feedback, dia tanya soalan, okey, dia tanya soalan yang dia tanya tu saya boleh tahu dah. Orang ni baca buku ke tak baca buku. Sebab dalam buku saya tu mungkin dah ada jawapan tu, tapi dia tanya soalan tu lagi. Maknanya saya tahu mesti dia tak baca buku tu. Sebab tu orang yang tidak ada ilmu, macam Cik Syauki cakap tadi tu, dia memang mula-mula je dia hangat-hangat tek lembu. Lembu. Besok dia akan hangat tek orang. Sebab apa? Dia tak ada ilmu, dia tak tahu apa manfaat yang emas boleh bagi pada dia, dan dia tak jelas matlamat apa sebab dia simpan emas. Kemungkinan yelah kawan ajak, jom lah simpan emas. Okeylah aku nak simpan emas. Sebab apa? Dia jadikan emas ni, dia simpan emas ni sebab ikut-ikutan. Ikut-ikutan ni memang dia lama-lama dia akan suram, dia akan padam. Sebab tu first saya memang akan terapkan orang ni supaya baca buku, ada ilmu asas pun cukup, dan kemudian baru saya akan saya akan share buku ni lah. Saya akan suruh dia cari buku ni, baca. Sebab buku ni sebenarnya siapa yang dah baca, dia bila dah baca khatam, saya rasa dia memang akan ada terdetik, walaupun dulu tak pernah simpan emas, tak ada teringin nak simpan emas, selepas baca memang dia akan ada satu keinginan nak simpan emas. Sebab buku ni mengajar macam mana cara kita seronok simpan emas, macam mana kita nak buat simpanan ni secara konsisten sebab apa. Dia mengajar dia. So yang penting tu adalah ilmu. Kalau tak ada ilmu memang Cik Syauki cakap lah, hangat-hangat je lah. Lepas tu tak apalah, nantilah setahun lagi baru simpan. Setahun lagi baru simpan. Okay. Alright. So betul lah, pentingnya ilmu. Kita tahu apa yang kita nak, dan kita belajar, dan kita terus boleh buat. Walaupun tak banyak, betul lah Cik Kajar kata, just consistent 1 gram sebulan pun dah okay sangat-sangat dah. Kadang-kadang kata macam duit tak ada ke bulan tu, tak boleh nak adjust ke apa ke, maybe you boleh masukkan, katakanlah aku ada 200 je, masuklah 200 dulu. At least benda tu still bertambah dan terus bertambah. Walaupun tak banyak amount dia, kan? Okay. Alright. So, sekejap
ada tak skim pelaburan yang menggunakan emas sebagai umpan pada masa kini? Sebabnya ada juga kawan-kawan yang simpan emas tapi macam pelik. Apa ciri-ciri emas yang dengan simpan emas dengan betul dan simpan emas dengan company yang betul? Mungkin ada jelah isu-isu scam-scam ni kan. So macam mana tu? Okey. Pengalaman saya lah. Saya tahun 2012, kita tahun 2012, 2013, 14 ke 15 itu pengakhir lah. Pengakhir sebelum terkuburnya banyak skim-skim emas ni. Ciri-ciri dia macam saya bagi tadi, dia bertopeng kad emas. Dia cerita kita buat pelaburan emas, kedebak, kita masukkan duit sekian-sekian. Tak apa, tuan-tuan tunggu je, nanti kita akan bagi pulangan. Pulangan pula tu pulangan tak masuk akal tuan-tuan. Pulangan biasanya bukan tak masuk akal, boleh jadi gila lah kalau kita dengar. Okay? 20%, 30% sebulan. Tuan-tuan fikir secara logik ya. Kalau pelaburan tu betul, tuan-tuan cuba bagi saya jawapan. Agensi mana yang paling banyak duit dekat Malaysia ni? Betul. Cuba bagi jawapan, agensi mana yang paling banyak duit dekat Malaysia ni? Apa jawapan dia? Tentulah bank, agensi perbankan. Dia memang pegang duit orang dekat Malaysia ni. Dekat dunia ni, bank memang banyak simpan duit. Tapi cuba tuan-tuan fikir secara logik, bank sendiri pun tak pergi melabur kat tempat dia. Sebab bank pun tahu dia tu adalah scam. So, kalau tuan-tuan, dia senang je. Beli emas, mesti dapat emas. Tak ada beli emas dapat kontrak, dapat kertas, dapat jaminan pulangan bulanan. Kalau ada cakap macam tu, cepat-cepat cabut lari. Itu confirm scam. Okay? Kita boleh cerita sejarah yang dulu lah. Sejarah dulu. Yang paling hot dekat Malaysia yang berkaitan dengan emas lah, bertopeng dengan emas, adalah syarikat Geneva. Okay? Siapa yang pernah dengar lah. Geneva tu dulu, satu masa dulu, dia sebenarnya syarikat yang betul-betul genuine. Betul-betul genuine. Dia memang jual emas. Bukan tak ada emas, dia ada emas, tapi saya tak tahu macam mana dia punya founder, dia punya penaung dia boleh berfikir macam mana nak boleh buat skim, nak kata dia buat skim Ponzi lah, kita panggil skim Ponzi. Emas yang sama, pergi jumpa orang ni, okay, tawarkan sikit-sikit, orang bayar duit, lepas tu dia macam mana dia psycho, tak apalah, emas tu simpan kat saya bagi every month. Orang pun okay, setuju dapat every month, berganda pula tu dengar je kan. So emas yang sama, pergi jumpa orang yang sama, okay, tawarkan benda sama, buat benda sama, pusing lah. Sampai satu masa dah tak boleh nak bagi every month. Yelah, kita akan kebanyakannya kalau kita tengok, banyak orang kata salah biar negara lah pergi serbu. Orang-orang yang kena scam ni lah. Biar negara lah kata pergi serbu, sebenarnya boleh dapat setiap bulan semua. Sebenarnya tak. Yang pergi serbu, yang pergi report biar negara tu tak ada orang lain, tak ada orang, bukan orang luar yang pergi report. Sebenarnya orang dia sendiri yang pergi report. Tapi orang menyalahkan bank negara. Orang dia sendiri pergi buat report supaya bank negara datang, bekukan aset apa semua, supaya tak nampaklah dia salah. Macam tu. So, banyak lagi. Selepas Geneva, Bestino, lepas Bestino, Pegasus, Bullion lah, macam-macam. Sampai kalau dengar nama pun, dah nama pun Tok Belagak. Company orang yang penaung tu nama Tok Belagak. Kita dah dengar nama pun Tok Belagak, kita pergi join. Buat apa? Lala kena scam. Padam muka. Ada ni cerita sebenar. Seorang ni dealer public gold, memang hebat dulu buat bisnes public gold. Saya pun masih merangkak lagi masa tu. Buat public gold sampai dia jumpa Tok Belagak punya company ni, kita panggil apa? Saya lupa nama company. Darul Perak. Ya, Darul Perak. Darul Perak kalau tak silap saya nama company dia. Pergi join ni bagus, beli emas, lepas tu kita dapat income bulan-bulan sampai tukar motor lah apa semua lah, macam-macam lah. Tunjuk dia punya hebat tu. Last tersontot di pintu syurga. So, senang je. Ciri-ciri nak kenal dia adalah scam ataupun tidak. Kalau dia bagi umpan, beli emas, beli emas dengan saya bagi bulan-bulan. Itu memang confirm scam lah. Itu je. Tak ada lain. Betul. Kalau ada pulangan bulanan memang scam. Betul. Sebenarnya kalau kita perasan, skim-skim ni sama je daripada dulu sampai sekarang. Yelah, join certain amount, tak perlu cari orang kan, barang tak bagi kan, emas kata untuk emas tiba-tiba sembang dekat luar negara lah, emas kat luar negara lah, duit currency lah, benda tu pattern dia sama je tapi still lagi masih ramai yang terlibat dalam benda-benda macam ni kan. Saya dengar emas luar negara ni macam pernah join je. Emas luar negara? Tak, Cik Syauki sebut emas luar negara. Tak pernah join. Tak ada. Semuanya macam pattern dia sama. Cuma dia based on produk yang kata emas. Dulu ada member yang pernah buat apa, waktu kripto tengah famous kan. Kripto kan, kata kripto simpan kat luar negara lah apa semua lah. At the end
sistem dia sama je, pusing-pusing orang tu juga yang scam orang kan. So make Yes. sure beware lah, berhati-hati. Kalau kata macam tu orang kata, kalau beli emas dapat emas. Kan, kalau beli emas tiba-tiba dapat benda lain ke, dapat bulan-bulan dapat duit, itu run far lah, lari cepat-cepat, lari jauh-jauh kan, supaya kita nampak kita tak terkena tipu dia. Awal-awal mungkin nampak, oh confirm ni aku dapat ni, kau nampak ni kan. Kita kata orang lain tipu, kita je betul. Kadang-kadang setengah orang bila dia terlalu taksub dengan benda yang dia buat tu, sedangkan orang lain tahu dah benda tu memang skim penipuan, skim ponzi tu kan, dia still dia kata, oh benda ni betul, benda ni betul. At the end, katakanlah 3-4 tahun collapse. Sebab apa? Kita pattern tu kita nampak. Tapi itulah, masih lagi ramai masyarakat yang mudah terkena benda-benda macam ni. Walaupun kita dah tahun 2021 tapi masih lagi ramai yang terkena skim-skim macam ni. So saya harap you all yang menonton live ni, saya yakin you all semua adalah orang yang berilmu, orang yang tahu mana betul mana salah. So make sure berhati-hati. Kalau dah join live malam ni pun Tuan Kajar dah bagi tahu still lagi nampak benda tu menarik, nasib lah, try dulu. Rugi datang balik. Rugi datang jumpa Cik Kajar balik. Okay. Alright. Okay. So suggestion, last suggestion ataupun last words Tuan Kajar kepada mereka-mereka yang mungkin baru-baru nak berjinak dengan emas ni. Okay, saya tak ada apa nak bagi nasihat sebab saya bukan orang yang patutnya bagi nasihat. Cuma saya boleh sampaikan apa ilmu yang guru saya bagi tahu. Sebelum kita nak mula apa-apa pelaburan lah, bukan sekadar emas, apa-apa pelaburan tuan-tuan nak mulakan dengan ASB ke, nak mulakan dengan pelaburan hartanah ke, apa benda sekalipun, yang penting satu, tuan-tuan kena ada ilmu. Bukan pelaburan tu yang menjadikan kita kaya, tapi sebenarnya ilmu tu yang membuatkan kita kaya. Kalau kita ada ilmu terhadap sesuatu pelaburan, insya-Allah kekayaan tu memang akan datang pada kita. So, pentingkan ilmu tu dulu, tapi janganlah mengkaji sampai kesudah. Kaji tak nak mula kaji. Orang lain dah berkilo-kilo simpan emas, orang lain dah berpuluh-puluh simpan rumah, dah beli beratus-ratus ribu dalam tanah, dalam ASB. Kita duk mengkaji lagi tak habis-habis. So, kaji, kita dapatkan ilmu asas tu penting. Ilmu asas. Maksudnya kita dapatkan ilmu asas, kita dapatkan background kalau contoh nak simpan emas. Kita dapatkan background company ni, okey, kita tahu company ni okey, tak bukan scam. So kita mulakan dulu, tapi janganlah mula terus dengan nilai yang besar. Kita mula dengan nilai yang kecil dulu. So bila kita dah rasa okey, baru kita carry on lah. Teruskan kita punya matlamat apa yang kita nak. Sebab apa? Ilmu tu penting. Bila kita tahu ilmu, sebab tu kebanyakan orang dia suka compare. Ni saya cerita sikit lah. Dia suka compare. Abang ni bagus lah, simpan emas ke, simpan SB ke, simpan hartanah ke, apa semua. Sebenarnya semua tu bagus. Semua Betul. Tu bagus. Tapi bagus tak bagus tu kita kena tahu apa matlamat kita dengan kesemua alat tu. Emas ke, ASB ke, hartanah ke, saham ke, semua tu adalah alat untuk kita membina kekayaan. Semua tu adalah alat kewangan yang mana setiap alat ni ada perbezaan dia. Ada kelebihan masing-masing. Ada orang kata matlamat yang kita boleh guna dia. Contoh, kalau tuan-tuan nak duit nampak berganda, nilai duit tu, jumlah duit tu berganda-ganda, ada apa, compounding effect, compounding. So simpan ASB. Kalau tuan-tuan simpan emas 1 gram, gram tu tak akan beranak gram yang satu lagi. Tuan-tuan beli satu rumah tak akan beranak satu rumah lagi. So kena tahu apa matlamat. Kalau tuan-tuan nak ada income bulan-bulan, simpan ASB, bulan-bulan tak dapat, ASB makan tahun. Kalau nak bulan-bulan, beli hartanah. Okey, hartanah kita boleh dapat income bulan-bulan. Tapi emas beli hari ni, simpan, belum tentu sebulan depan dapat income. Memang tak ada lah. Sebab dia tak ada menjanjikan pulangan. Okey? Tapi, kalau kita tengok balik, tiga-tiga tu, mana yang paling senang kalau kita nak buat? Nak beli rumah, tuan-tuan, beli rumah bukan macam beli TV. Bukan macam kita beli koci tu, main bungkus kecil, gangat-gangat macam tu. Tak, beli rumah makan duit yang besar. So, untuk kita wujudkan rumah tu, kita untuk kita simpan aset yang besar, kita mula dengan aset kecil dulu. Aset yang kecil ni bila dah banyak, kita tukar kepada aset yang besar. Kita guna alat ni untuk pergi dapatkan aset yang besar. Itulah. So, bagi saya tips dia senang. Saya nak nasihat kepada tuan-tuan, nak sertai mana-mana pelaburan, apa-apa pelaburan sekalipun, bagi saya semua bagus, tapi lebih bagus tuan-tuan kena ada ilmu. Tak ada ilmu, semua tak bagus. Itu saya boleh cakap. Betul. Soalannya betul. Emas ke, saham ke, property ke, semuanya alat. Depends kepada strategi masing-masing. Tapi yang paling penting, mulakan dengan ilmu. Kalau tak ada starting dengan ilmu, letak duit kat mana-mana pun, at the end akan lebur macam tu je. Nampak tak? Kat sini tak jadi, kat sini tak jadi kan. At least, betul lah, itu semua alat.
at the end you kena belajar juga semua benda ni. Sebab apa? Macam ada guru-guru saya kata apa, jangan letakkan telur dalam satu bakul, letakkan dalam banyak bakul supaya kita boleh pelbagaikan kita punya instrumen pelaburan tu. So tapi bagi saya paling terbaik starting dengan emas. Bagi saya kalau you all student pun LPTPTN dapat pun dah boleh simpan 100 ke 100 setiap bulan, dah bermula dah. Maknanya you dah start bermula jenis pelaburan tu. Walaupun yelah kecil-kecil simpan sikit-sikit tapi you dah start bermula menyimpan aset walaupun nilai dia 100. Daripada kita menyimpan tu kenalah menyimpan, tapi start walaupun tak mampu nak dengan property, nak simpan aset yang besar macam tu, start dengan yang kecil-kecil dulu. Sebenarnya jenis yang kecil-kecil ni kita akan bina habit untuk bina jenis untuk membina aset yang lebih besar. Kalau yang kecil ni pun susah nak simpan apa semua, nak beli property tu semua tu jauh lagi lah kan. Okay, itu sahaja daripada saya rasa perkongsian malam ni daripada Tuan Kajar. Terima kasih Tuan Kajar sebab sudi spare masa bersama saya dengan tim Safrish malam ni untuk berkongsi ilmu. Dan saya harap you all semua yang menonton live session pada malam ini dapat sedikit input yang boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Ceritalah apa kepentingan emas apa semua. Dan kalau nak buka account boleh jumpa dengan Tuan Kajar untuk penerangan lebih details. Dan kepada anda yang belum follow page Safrish, boleh follow page Safrish sebab kita nak buat live session ni setiap malam. Kita akan jemput lagi panel-panel yang expert lebih dalam masing-masing untuk berkongsi cerita, berkongsi pengalaman bersama dengan anda semua. Okey Tuan Kajar, apa yang kami boleh support Tuan Kajar? Follow Facebook ke, follow IG ke apa ke? Tak apa, boleh follow saya punya Facebook saja, Kajar Nazimuddin Yaakob. So tuan-tuan boleh klik follow dekat saya punya Facebook sebab saya banyak berkongsi tentang emas dekat Facebook saya. Dan satu lagi saya juga ada buat perkongsian dekat channel Telegram lah. Channel Telegram saya. Kalau macam mana boleh nampak ke? Tak boleh nampak ke tu dia. Okay, Telegram. Aku emas dan keuangan. Yes. Alright, okay. Boleh search keluar kot dekat Telegram. Kat situ pun saya ada berkongsi lah ilmu-ilmu tentang emas. So sesiapa nak follow, nak belajar pasal emas, boleh follow saya dekat Facebook ataupun channel Telegram. Okay, FB Tuan Kajar, Kajar Nazimuddin, betul? Yes, betul. Okay, boleh follow page Tuan Kajar untuk dapatkan ilmu-ilmu tentang pelaburan emas. Dan in case kalau you all nak tanya lebih details, boleh PM Tuan Kajar untuk dapatkan lebih details tentang info tentang pelaburan emas. So itu saja daripada kita pada malam ni. Thank you Tuan Kajar sudi berkongsi ilmu dan saya harap you all belajar something. Seperti biasa, jangan lupa hashtag kita, hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag peneraju hartanah Bumi Putra dan hashtag we are property expert. Bye bye guys, jumpa besok malam pada pukul 9 malam seperti biasa. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum.